Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'matin, di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hari ini. Alhamdulillah, mari kita manjatkan syukur dengan sebenar-benar kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan nikmat yang Allah berikan kita, Allah pilih kita untuk menjadi hamba yang beriman. Hamba yang beriman ni Allah pilih dalam surah An-Nur ayat 35, yahdillahu linurihi may yasha wa yadriballahu al-amsala lin-nas. Allah pilih kita dalam surah An-Nur ayat 35. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah pilih untuk kita hari ini berada dalam iman. Kalau kita rujuk kembali kisah bagaimana pak saudara Nabi, Abu Talib, yang mana kalau lihat bersama dengan Nabi SAW, membantu usaha dakwah Nabi SAW. Tapi di akhir hujung usianya, nyawanya, Allah tidak berikan hidayah dan petunjuk. Nampak tak? Ini menunjukkan bahawa iman dan amal, ketaatan itu adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Khair. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua yang dah bersiaran pada malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bantu dulu sebarkan kita punya live kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang mendapat manfaatnya, insya-Allah. Jadi pada malam yang penuh barakah ni, kita akan mulakan perbincangan kita, insya-Allah. Kita mulakan perbincangan kita pada yang ada kitab tu, alhamdulillah. Yang mananya ada kitab, yang mana ada kitab. Jadi kita akan berhenti dekat rujukan muka surat, kita berhenti dekat muka surat 20. Jadi yang ada kitab muka surat 20 ni edisi yang baru, latestnya. Yang mana yang edisi sebelumnya itu muka surat 16. Muka surat 16. Okey. Ini yang edisi awal. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, jadi insya-Allah kita akan teruskan kajian ilmu kita, masih lagi membincangkan bagaimana dalam perbahasan dunia, hakikat dunia dan seisinya. Hakikat dunia dan seisinya. Okey.
Jadi sedang imam mata Allah SWT boleh rujuk. Okey. Baik, boleh bantu sebarkan dulu live kita ni. Sebarkan insya-Allah. Okey, boleh rujuk pada sekarang, rujuk pada kitab muka surat 20. Muka surat 20. Hari-hari masuk muka surat 21. Dan yang kitab yang edisi lama muka surat 16. Ini muka surat 21. Muka surat 21. Baik. Jadi hakikat dunia dan seisinya. Insya-Allah kita akan sambungan ya. Sambungan daripada perbahasan kita semalam. Okey, baik. Mari kita buat ulang kaji sedang imam mata Allah SWT. Baik. Kenapa kita kena bincangkan hakikat dunia ni? Kenapa? Okey, bila kata sebut tentang hakikat dunia, jadi kalau kita lihat dunia inilah yang akan menghalang kita, yakni akan terhijab hati. Ya, terhijab hati untuk mengenal Allah. Ni isu dia. Hati untuk mengenal Allah. Dunia ni akan membuat kita terhijab hati untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sedang imam mata Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ sebab apa boleh terhijab hati mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ni? Sebab apa boleh terjadi begitu? Sedang imam mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab kalau kita rujuk kepada perbahasan kita dalam surah Al-Qasas ayat 88. Surah Al-Qasas ayat 88. Nampak? Dalam surah Al-Qasas ayat 88. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT, bantu dulu, sebarkan, bantu dulu. Mana yang mungkin tak dapat lagi kita punya live kita pada malam ni, insya-Allah. Bantu sebarkan insya-Allah. Baik, bila kata kenapa boleh terhijab hati ni untuk mengenal Allah? Why? Kenapa? Kenapa dunia ni? Sebab pertama, dunia ni akan memberikan satu yang mana kalau rujuk surah Al-Qasas ayat 88 yang bermaksud, dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Di sini datangnya larangan. Larangan apa? Akan keluar larangan. Allah kata, jangan menyembah Tuhan lain. Nampak? Jangan menyembah Tuhan lain. Bersama-sama, nampak? Bersama-sama Allah. Nampak tidak? Maka bagaimana kita nak takrifkan yang dikatakan menyembah Tuhan lain bersama-sama Allah ni? Ni. Kalau kita lihat ni, dalam konteks ni, bersama-sama dengan menyembah ni. Nampak? Ni sambungan kita ni. Apa hakikat ni? Kita kena perhalusi. Nampak? Maka kalau kita perhatikan, jangan menyembah Tuhan lain bersama-sama Allah. Maksudnya ke sini. Kalau kita lihat, kul huwallahu ahad. Katakanlah, kul huwallahu ahad. Allah yang esa. Nampak? Yang esa. Maka tiada Tuhan lain sebenarnya. Melainkan hanya Allah. Yang mana kita kena dalam kalimah syahadah kita, kalimah thayyibah ni, Tuhan ni, ilah ni, ilah. Yang mana kalau kita faham, la ilaha. Baik. Bila mana kalau kita dah meletakkan bahawa la ni, lam nafi ni, nafi ni, lam nafi ni, kalau kita lihat, nampak? La ilaha illallah.
Ini dinamakan isbat. Nampak? Nafi isbat. Nampak? Okey, baik. Kenapa dunia ni dimasukkan dalam perbahasan kita ni? Kenapa dunia ni dimasukkan perbahasan kita ni? Nampak? Nampak? Jadi sidang imam mata Allah SWT. Cuba lihat perbahasan kita ni. Nah? Baik. Di sinilah akan berlakunya menyembah Tuhan lain. Sedangkan dalam istilah ini, ni la ini nafi, menafikan kewujudan apa? Menafikan kewujudan, kekuasaan, kewujudan, kekuasaan. Ni menafikan kekuasaan ini. Yang inilah dinamakan jangan menyembah Tuhan, kekuasaan. Sebab kekuasaan ini dia akan pergi kepada, kalau kita tidak meletakkan, tidak memahami tentang dunia dan seisinya, maka kekuasaan ini akan pergi kepada dunia. Ini masalah ni. Ini kena faham sidang jemaah mata Allah SWT. Malam ni kita ilmiah, kita detail sikit malam ni. Cuba perhati. Kita perhati baik perbahasan kita ni. Nampak tidak? Baik, kekuasaan ini sebagai contoh, cuba lihat. Kekuasaan apa? Kata Allah, jangan bersama-sama. Contoh, kekuasaan. Bila kata sebut nama kalimah Allah. Allah, ni Allah namanya Ismul Azim, itu bersamanya itu ada Asmaul Husna. Bila kata ada Asmaul Husna, di sini kekuasaan itu merujuk kepada nama-nama Allah, kekuasaan Allah. Sebagai contoh, saya ambil contoh satu sifat, yakni Maha Kasih Sayang. Nampak? Jangan ada menyembah Tuhan lain, maknanya Maha Kasih Sayang ini, sifat ni sifat ini tidak boleh diletakkan pada dunia. Dia kena letak pada Allah. Jangan kita ingat sayang itu, sifat ni ada pada dunia. Apa pada dunia ni? Suami. Jadi kita sembah bersama-sama ni, dia jadi bersama-sama. Ni dia. Sama dengan ni. Ini jadi syirik khafi ni. Kat sini akan berlaku. Di sini ada wujud sama dengan. Nampak tidak? Sedang jemaah mata Allah SWT. Nampak? Boleh? Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Pelan-pelan kita kaji betul-betul. Kita kaji betul-betul perbahasan insya-Allah. Sebab kita tidak cukup dengan kita mengatakan, ya Allah, faham Allah, dunia ni, ya dunia juga. Ya kita kena raikan dunia juga. Nampak? Sedangkan jangan wujud sembahan. Jangan wujud. Dunia ni lah yang akan mengambil alih kuasa Allah. Jadi tanpa sedar, dunia ni sedang jemaah mata Allah SWT. Dunia ni sifat dia yang akan jadi bersalahan ni. Bersalahan ni dia akan ambil alih. Dia akan ambil alih kuasa Allah. Ini yang tak nak ni. Ini yang salah. Salah. Dunia ambil alih kasih sayang. Dunia ambil alih kasih sayang. Ini yang salah ni. Dunia ambil alih kasih sayang. Macam mana boleh kata dunia ambil alih kasih sayang? Tak ada suami. Nampak? Contoh. Tak ada suami. Tak ada suami. Tak ada suami. Tak ada kasih sayang. Ini satu kejahilan. Tak ada kasih sayang. Ini satu kesalahan. Tak ada suami, tak ada kasih sayang. Sedangkan kasih sayang ini kekal. Sifatnya kekal.
Apabila kasih sayang ini merujuk kepada Maha kasih sayang. Nampak tidak? Terima kasih kepada yang baru masuk. Terima kasih kepada yang baru masuk. Nampak? Terima kasih kepada yang baru masuk. Kita masih membahaskan tentang hakikat kehidupan, hakikat dunia dan seisinya. Kena faham. Ini kita nak memperhalusi perbahasan kita pada malamnya penuh barakah ni. Nampak tidak? Betapa halusnya dunia ini kalau kita tidak kupas, kalau kita tidak syarahkan dia, kita meletakkan dunia ni ada nilai. Ada nilai malah boleh mengambil alih. Bersama-sama ni, suami dengan kasih sayang ini disamakan. Ni yang jadi masalah ni. Itu namanya dalam surah Al-Qasas 88, janganlah engkau menyembah Tuhan lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan melainkan dia. Nampak Allah kata, tiap-tiap sesuatu akan binasa. Tiada Tuhan lain melainkan dia. Makna, caranya adalah dalam perbahasan surah Al-Qasas ayat 88 ni, tiada Tuhan, nafi. Nafi pun masuk. Dia panggil lam, nafi. Lam nafi dipanggil. Lam, nafi. Apa yang kita nak nafikan? Tiada sifat. Tiada sifat kasih sayang pada suami atau isteri atau makhluk. Yang ada illallah, isbat illallah. Itu hanya illallah, melainkan hanya senya ada pada Allah. Clear. Noktah. Khalas. Selesai masalah. Nampak Allah kata gitu. Tiada Tuhan melainkan dia. Makna tiada yang berkuasa dah. Kasih sayang ni kuasa. Kasih sayang ni kuasa ni. Kasih sayang ni kuasa. Jangan letak kuasa ni, sayang ni pada makhluk yang mati. Makhluk ni mati. Ni makhluk ni ini bersifat mati. Bersifat mati. Nampak? Sidang jemaah mata Allah SWT. Nah. Jadi, bila kata, Allah kata surah Al-Qasas ayat 88, jangan ada sembahan atau kamu sembah bersama-sama Allah. Ini nama syirik. Jadi, dunia ni akan ambil alih. Ini yang kita tak nak. Dunia ni akan ambil alih sifat Allah Ta'ala. Maka nafikan tiada sifat kasih sayang pada suami, isteri, makhluk, melainkan hanya ada pada Allah, titik. Benar Ustaz, alhamdulillah. Ni dia. Jadi kalau kita lihat sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbahasan ini, maka Allah sambung lagi. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas 88 itu, tiap-tiap sesuatu akan binasa. Tiap-tiap sesuatu akan binasa. Maka di sini Allah kata, tiap-tiap sesuatu binasa. Apa maksud binasa? Suami, isteri, anak, dan semua apa saja yang ada pada alam dunia ini yang bersifat jasad dan juga yang bersifat zahir akan kullufan, binasa. Yakni suami tak ada, binasa. Suami tak ada, isteri tak ada, anak tak ada, alam ni akan tiada. Hancur. Yang ada hanya yang kekal. Yang kekal itu
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Inilah yang kekal. Tapi berapa ramai berapa ramainya akan memahami perkara ini? Ar-Rahman, ini saja yang kekal. Sidang jemaah mata Allah SWT. Ini daripada surah Al-Qasas yang Puan lepaskan. Nampak tak siapa? Bila kita tidak memahami akan hakikat, dunia ni binasa. Nanti kita tengok apa kata Nabi SAW. Apa kata Nabi tentang dunia ni. Dan apa kata Imam Hasan Al-Basri pula tentang dunia ni. Nampak tak? Jadi, sidang jemaah mata Allah SWT. Maka kalau kita lihat dalam perbahasan ini, sebab tu tidak boleh kita meletakkan dunia itu ada nilai. Tak ada. Dunia tak ada nilai. Dunia tak ada nilai. Dunia tiada nilai. Sebab asal dunia ini, asalnya mati. Yang memberikan nilai itu, yang menyebabkan dunia itu bernilai, itu kerana sifat. Sifat apa yang buat menilaikan tadi? Itu kasih sayang. Yang menyebabkan suami itu bernilai, suami. Yang jadi haru biru ni, yang mana duk berebut, bagai nak gerak, berebut, bergaduh, bagai berkerak-kerak 18 semua tu duk marah. Geram saya ni, ni suami saya ni, jangan saya kacau. Yang menyebabkan bernilai itu bukan sebab suami, sebab ada kasih sayang. Jadi bukan suami. Bukan. Jadi yang pergi berebut suami itu kenapa? Itu maksudnya. Maka kata Allah, cuba lihat. Baginya lah kuasa memutuskan segala hukum dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan untuk dihitung amal masing-masing dan menerima balasan. Maka di sinilah datangnya amalan. Amalan berkasih sayang. Yang mana diterjemahkan kalau dalam suami isteri ini, terjemahannya adalah perkahwinan. Ini amalan fikih. Amalan perkahwinan. Nampak? Tapi kenapa digaduhkan benda ni? Kenapa bergaduh? Kenapa di sini bergaduh? Kenapa bergaduh? Kenapa perangai macam binatang? Kenapa? Kerana Allah kata dalam surah Al-A'raf ayat 179, jadi bergaduh kerana hati mereka buta. Qulubul la yafqahuna biha, hati buta kayu. Dia duk nampak benda. Jadi siapa nampak benda dia akan bergaduh. Wallahi, siapa nampak benda dia akan bergaduh. Nampak? Jadi jangan samakan, tak sama. Suami dengan kasih sayang takkan sama. Isteri dengan kasih sayang takkan sama. Sebab sayang, kasih sayang ini milik Allah. Amalan berkasih sayang dalam perkahwinan, maka dalam perkahwinan inilah akan datangnya pahala. Pahala duduk sini. Pahala taat. Pahala didik. Nampak? Kalau diri sendiri masih mementingkan ego, dia binatang lah. Puan Nurul Sakinah, binatang lah. Bila hati ni buta, di sinilah ego. Inilah iblis, sifat iblis. Iblis ni dia enggan. Dia ada enggan. Enggan, aba wastakbab, sombong. Allah kata dah kan, jangan tengok makhluk. Allah kata dah kan, jangan tengok makhluk. Dia tengok juga. Bergaduh-gaduh manja pun, dia tak ada istilah gaduh-gaduh manja, Puan Haidah. Dia tak ada istilah bergaduh manja. Bergaduh ni mesti tak puas hati. Sebab tu, jangan kita memberi makna bergaduh tu bergaduh baik. Ini, baik atau buruk.
tanya kebenaran, baik atau buruk? Jawab. Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat salahat jasada kullu fa iza fasadat fasada jasada kullu ala wahya qalbi. Dalam diri anak Adam itu ada seketul daging, kalau baik baiklah, kalau buruk buruklah. Soalan, bergaduh tu baik ke buruk? Jawab. Kena clear. Sebab itu bila datangnya Nabi SAW ketika menyatukan puak Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj, mana Aus dan Khazraj itu asalnya bergaduh. Dia tak ada bergaduh sikit-sikit, sebenarnya dari sikit tu dah akan jadi besar. Dia tak ada, jangan kita takrifkan perasaan tu dalam konteks yang baik. Ini yang menjadi masalah. Kita definisikan, contoh cemburu tu baik. Cemburu tanda sayang, bergaduh tandanya bagus. Jangan cemburu, gaduh tu kan perkataan buruk. Gaduh buruk, cemburu buruk, hasad kan? Jadi kenapa kita, adakah cemburu, bergaduh, ini hasil daripada kasih sayang? Adakah kasih sayang tu sifat dia ini? Salah. Kasih sayang sifat dia bukan bergaduh. Kasih sayang sifat dia tenang. Orang yang berkasih sayang, orang yang tenang. Kerana sayang ini ingat Allah. Ingat Allah. Mana mungkin orang yang ingat Allah akan bergaduh? Mana mungkin orang yang ingat Allah dia akan cemburu-cemburu? Sebab itu ahli syurga tiada cemburu. Sebab tu ahli syurga tak ada istilah cemburu. Sebab sudah ada Allah. Orang yang ada Allah tiada cemburu. Nah. Nampak tak? Jadi, ini yang Allah kata. Akhirnya dalam surah Qasas ayat 88. Baginya lah kuasa memutuskan segala hukum dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Nampak tidak? Nah? Nampak tidak? Jadi sudah nyemah mata Allah SWT. Cinta Allah benar. Jadi jangan campur adukkan sifat yang murni. Ini kata kasih sayang. Ini cinta. Cinta kat sini juga. Cinta, itu orang kata cinta tu bersih. Cinta tu suci. Jangan kata cinta tu buta. Tafsiran yang ke nafsu. Ada tak ada cemburu? Tak ada iri. Cemburu, iri, dengki. Ini sifat iblis. Ini semua sifat ego, sifat iblis. Sifat ego, sifat iblis. Beranilah. Pertahankanlah. Saya tak nak masuk campur. Siapa yang cakap kena ada juga ustaz cemburu, kena ada juga gaduh-gaduh ustaz kurang-kurang. Terpulanglah. Saya tak setuju statement tu sebab kita dah tahu. Sebab orang yang berkasih sayang sifatnya tenang. Orang yang cemburu sifatnya terburu-buru. Orang yang cemburu sifatnya terburu-buru. Geli hati ada kira merujuk perasaan atau di hati. Kadang geli hati tengok perangai. Itu perasaan Tuan Abdul Wafi. Itu perasaan. Ada sebab tak jumpa lagi. Puan Fazila yang bergaduh tu bertanya. Bagus soalan. Saya nak tanya. Pergi tanya yang kata bergaduh tu. Pergi tanya orang yang bergaduh. Macam Puan Fazila bergaduh. Bergaduh, pergi tanya dia. Tanya dia, kasih sayang tu apa? Pergi jawab ni dulu. Jawab ni. Kalau dia boleh jawab, maka tiada gaduh. Dia kalau boleh jawab, tak ada gaduh. Kalau dia tak boleh jawab, tu bergaduh tu. Biasanya yang bergaduh tak boleh jawab. Kasih sayang tu apa? Biasanya. Nampak tidak? Macam mana nak buang sifat iblis? Jangan jadi iblis. Macam mana nak buang sifat iblis, Ustaz? Jangan dia jadi iblis ni. Buanglah. Dah faham dah malam ni? Oh, dah faham. Dah faham, buang. Nak buat juga. Sila kan? Nampak? Dia tidak boleh bercampur. Benar, Ustazah Janita. Sifat mutmainah tidak bercampur dengan sifat mazmumah. Tidak boleh bercampur tenang dengan resah. Tidak boleh. Jadi, bergaduh. Saya tak pernah jumpa lagi rumah tangga yang tak bergaduh. Tanya dulu, yang bergaduh tu, dia faham tak kasih sayang?
Biasanya selagi mana dia tak faham, selagi tu dia akan bergaduh. Orang dah faham, dia takkan bergaduh lah. Nampak? Confirmnya, ini kebenaran. Kalau tidak, okey, baik kalau gitu. Bagaimana dalam dalil surah Ar-Ra'd? Ni surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah, hanya ingat Allah. Hati jadi tenang. Baik, bila kata ala bizikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Soalan saya di sini, adakah ketika ingat Allah hati tenang dan kita akan bergaduh? Persoalan. Nampak tak? Nampak sangat buta. Kita duk nampak kasih sayang tu Abang Leman. Abang Leman dah sama ke sudah. Dulu, kini, dah selama-lamanya. Nama jemah, tak jemah. Jemah. Itu je lah. Takkan bergaduh. Mana boleh tenang kemudian resah. Hanya ingat Allah, hati jadi tenang. Maknanya bila tak ingat, tak tenang lah. Tak tenang. Di situ datangnya berlaku syirik. Pada masa yang sama, dia menyekutukan. Sebenarnya mata Allah SWT. Dia menyekutukan suami atau isteri. Dia berlaku penyekutuan dengan kasih sayang. Ini yang jadi bergaduh ni. Dia tahu kasih sayang dari Allah. Tahu Ustaz dari Allah. Tapi kan Ustaz, suami isteri ni kan kena ada kasih sayang juga. Macam ibarat kasih sayang ni dari isteri, dari suami. Berkongsi pula. Kasih sayang suami isteri berkongsi dengan kasih sayang Allah. Mana boleh berkongsi? Nampak? Kasih sayang itu mutlak. Mutlak pada Allah. Mutlak. Kasih sayang itu mutlak pada Allah. Patutnya mana boleh berkongsi. Jadi caranya adalah daripada Allah. Dia akan turun ke bawah kepada makhluk. Ini makhluk. Daripada kasih sayang Allah, dia akan turun ke bawah. Itulah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Okey. Nabi Muhammad SAW itulah yang membawa cahaya kasih sayang ini. Sifat ini dibawa oleh Nabi SAW, diturunkan kepada kita. Baik, bagi makhluk, diturun ke mana? Ke dalam hati, jiwa. Baik, kasih sayang Allah takkan masuk dekat jiwa yang ada dunia. Yang terhijab dengan dunia, terhijab dengan suami. Dia kata sayang itu suami, dia terhijab. Dia takkan masuk. Kasih sayang tidak akan masuk pada jiwa yang ada dunia. Takkan masuk. Nampak? Betul tidak boleh Puteri Ainur Jasmine. Benar. Jadi, caranya adalah dari Allah, turun kepada Nabi Muhammad SAW, turun kepada makhluk kita lah. Inilah hamba. Inilah manusia. Manusia dan seluruh alam. Itu kata rahmatan lil alamin. Tetapi hati yang tidak ada Allah, yang ni ada dunia, cahaya kasih sayang tu takkan masuk, gelap. Nampak? Benar, bergaduh siap tunduk hak. Nampak tidak? Sila imam mata Allah SWT. Jiwa sama dengan roh. Betul Ustaz. Jiwa ni roh ni. Roh. Jadi, sifat-sifat yang mana datangnya sifat-sifat kesempurnaan dipanggil sifat-sifat terpuji, itu turun pada Nabi SAW, mahmudah, dipanggil sifat-sifat mahmudah. Itu panggil tahakkuk dan takhalluk bil akhlaqillah itu. Itu kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka ini bersifat cahaya. Ini bersifat cahaya. Kasih sayang itu cahaya. Cahaya. Jadi mana boleh cahaya duduk pada hati yang gelap?
Jadi sebab tu kena hancurkan dunia. Dunia dalam hati kena hancurkan. Tidak boleh ada makna. Makna tu kena hapuskan. Sekarang ni kena hapuskan makna. Sekarang ni kita dalam hati berhati-hati di dalam melihat dunia. Tu masuk dia sekarang ni. Ni berhati-hati ni. Ni kata ni dia panggil, ini bila kata berhati-hati ni dia panggil takwa. Sudah jemaah mata Allah SWT. Jadi, berhati-hati dalam melihat dunia. Lalu kita kena takrifkan dunia ini, takrifkan dia. Orang kata, Ustaz, macam mana Ustaz kita kena takrifkan? Dengan takrifan kebenaran. Jangan lagi berbicara soal dunia pada sudut sangkaan. Jangan lagi. Tiada dah. Jangan ada lagi bicara sudut sangkaan. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tidak? Ya, terima kasih kepada yang baru masuk. Terima kasih. Yang baru masuk, Alhamdulillah, teruskan pengajian. Ambil pen, ambil nota, salin. Kita kuliah pengajian online ni salin. Kalau nak salin dekat nota boleh. Nak salin dekat komen boleh. Baik, ini kita baru syarah. Kita baru bincangkan surah Al-Qasas ayat 88. Ini perbahasan dia. Jadi berhati-hati dia melihat dunia. Berhati-hati, berhati-hati. Jaga hati tu, jaga hati. Jaga hati, jangan jatuh hati. Ni... Jangan jatuh hati. Ni kata. Dengan dunia. Dari mata Ustaz turun ke jiwa. Itu kena jaga-jagalah. Puan Fazilah bagus 16 tahun gaduh. Lepas ni tak payah gaduh terus. Dia tak ada sehari langsung. Kita takkan bagi masa terus. Jangan dah. InsyaAllah boleh. Sebab kita dah faham dah. Kenapa nak gaduh? Mesti ada isu benda. Mana ada orang bergaduh kerana Allah? Saya bergaduh kerana Allah ni. Kalau bergaduh kerana Allah, dia bergaduh untuk tundukkan nafsu. Bukan masing-masing nak besarkan nafsu. Sedang jemaah mata Allah SWT. Bagus. Tarifan apa Tuan Syafiq? Pertama, kita dah bincang tarifan dunia ini. Mari kita ulang kaji balik. Kan Allah kata ambil tarifan yang sepenuhnya itu dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ini banyak dah dalilnya. Tarifan banyak. Semalam kita dah bincang surah Muhammad ayat 36, surah Al-An'am ayat 70. Kita dah bincang kan? Surah Al-Fatir ayat 5. Tapi dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah bagi tahu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan menipu. Ianya adalah perhiasan untuk bermegah-megah, berbangga-bangga. Tu je lah. Apa lagi? Permainan. Kalaibun. Apa lagi? Lahun. Dia panggil melalaikan. Tak ada pun makna yang bagus kat situ. Tak ada pun. Tak ada. Jadi bila tak ada, janganlah kata, oh dunia ni bagus. Tak. Ni semua dunia lah ni. Inilah dunia. Tak apa, kita ulang-ulang. Kita ulang kaji biar kita faham. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa itu dunia? Apa itu dunia? Yang ditinggalkan. Apa saja yang ditinggalkan?
Itu adalah dunia. Jadi apa saja yang kita duk buat sekarang ni yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Suami tinggal. Anak tinggal. Isteri tinggal. Rumah tinggal. Kereta tinggal. Jawatan tinggal. Apa lagi? Pangkat tinggal. Apa lagi? Harta tinggal. Apa lagi? Apa sajalah, saham lah, apa semualah yang kita duk usahakan sekarang ni, yang kita namakan usaha kita ni, semua tinggal. Jadi, suami itu kesenangan menipu, anak kesenangan menipu, isteri kesenangan menipu, kereta kesenangan menipu, jawatan kesenangan menipu, harta kesenangan menipu, saham kesenangan menipu. Dah. Semua kesenangan menipu. Pertama, sebelum kata sayang anak dari sebelum lillahi ta'ala tu, sebelum sebut lillahi ta'ala tu, kena berani dulu sebut anak ni menipu, isteri ni menipu, rumah ni penipu, suami tu penipu, jawatan penipu, kena berani. Ini ada suami ni nak berbegah-begah dia, nak bagi tahu dialah yang paling, sayalah wanita yang paling beruntung di planet muka bumi ini, memiliki suami seperti abang. Anak bangga dah tu. Lepas tu tag, share, ini suami saya. Lepas tu seorang perempuan pun cakap, samalah suami kita. Padan muka. Rupanya berkongsi suami. Baru tahu. Baru tahu. Ni tunjuk gambar anak. Untuk apa? Sebelum kita kata ni, dia perkara yang bermegah, bangga-bangga dengan anak. Melalaikan. Ni semua melalaikan. Itulah makna dunia. Melainkan. Melainkan dia gunakan semua ini untuk pahala. Melainkan. Menjadi pahala. Melainkan semuanya menjadi pahala. Barulah dibawa balik. Sebab tu, semalam saya tengok ada Tok Wan share. Saya ada baca Tok Wan. Dia katakan dunia tidak dijadikan untuk manusia. Ni saya betulkan statement tu balik. Dunia memang didajikan untuk manusia. Ni saya bagi tahu. Dunia memang jadi untuk manusia. Memang dunia memang untuk manusia. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakumul arda. Allah jadikan dunia ni memang untuk manusia. Tetapi manusia ni untuk Allah. Ni kena betul. Kena pastikan. Manusia untuk Allah je. 100%. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Untuk Allah. Dunia untuk manusia. Okey, baik. Jadi caranya, contoh, dunia. Allah jadikan senang. Memang senang untuk manusia. Allah jadikan susah. Memang susah untuk manusia. Allah jadikan perkahwinan. Allah jadikan makan, minum. Allah jadikan semua ni. Nampak? Contoh. Allah jadikan susah. Allah jadikan senang. Allah jadikan perkahwinan. Allah jadikan apa lagi? Anak, isteri, suami. Ini memang untuk manusia. Tapi manusia ni bukan untuk susah. Tak, manusia untuk Allah. Allah bagi susah, kena ibadat. Allah bagi senang, kena ibadat. Allah bagi perkahwinan, kena taat, tunduk pada Allah. Allah bagi anak, tetap kena tunduk pada Allah. Allah bagi suami isteri, tetap kena tunduk pada Allah. Sama. Manusia tu milik Allah. Nampak tidak? Jadi, berapa banyak pun keadaan diri dia untuk meninggal, akhirat untuk tinggal. Dunia tu untuk ditinggalkan. Bila kata manusia untuk Allah, susah, tetap dia kena taat dengan Allah. Senang, tetap dia kena taat dengan Allah.
Bukannya dia beribadat sebab susah. Saya susah ni ustaz, sebab tu saya sedekah. Oh, bila kau dah senang tak nak sedekah. Itu kena bincanglah nanti. Saya susah ni ustaz, dia buat sebab susah. Dia taat suami sebab nak dapat perhatian. Di sini yang berlaku. Kalau dia tak faham manusia untuk Allah, maka dia jadikan diri dia untuk senang, untuk susah, untuk anak, untuk isteri. Hidup saya ni untuk anak ustaz. Anaklah nyawa saya. Tu jadi dia anak buat benda yang tak betul, tak tercakap. Nampak jadi gitu. Jadi ini yang berlaku. Tu tarif, clear tarifnya. Baik, jadi kalau kita lihat, yalah sebab Allah sebut jin tu, sebab Allah jadikan jin dulu, baru jadikan manusia. Itu ya Puan Atikah. Alhamdulillah, benar. Isteri melarang. Suami dah layak ikut spek Allah untuk beristeri lagi. Pergi jumpa mahkamah lah kalau isteri tu larang kerana tak mampu. Maka kalau dia suami buat tunduk, sebab apa tak kahwin lagi? Sebab suami isteri larang sebab tak mampu. Maka dia itu dijadikan untuk isteri lah. Sedangkan perkahwinan bukan semata-mata tengok pada kewangan. Tapi kalau kata isteri suami itu sendiri jelas kedudukan dia. Dia tak nak nanti berlaku kezaliman. Kalau dia sendiri faham, belum masanya lagi. Tak apalah. Tapi kalau dia buat, dia tak berkahwin lagi sebab isteri melarang dia, habislah. Rosak amalan dia nanti. Bukan sebab Allah larang, sebab isteri larang. Apa tarikh hamba Allah yang sebenarnya? Tarikh hamba Allah yang sebenarnya itu adalah sembah. Tu hamba sembah. Illa liya'budun, sembah. Sembah ni apa? Dengar dan taat. Itulah hamba Allah. Hamba Allah. Sifat ni itu sembah. Mesti taat pada Allah. Sembah Allah. Dia bukan sembah dunia. Itulah hamba Allah. Maka bila kata hamba Allah, maka dia tunduk pada Allah. Sila nyembah mata Allah SWT. Baik. Ini bagi isteri yang tidak boleh tinggalkan kenangan bersama dengan suami. Mana hidup dia banyak dengan suami lah, bukan dengan Allah. Tengiang-ngiang kenangan-kenangan. Kan? Patutnya Allah yang maha baik, bukan suami yang baik. Allah jadikan suami dia baik. Itu je. Allah yang jadikan suami dia baik. Bukan suami dia baik. Allah jadikan. Jadi patutnya ingat Allah lah. Nampak? Jadi sedang mata Allah SWT. Jadi hamba Allah ni juga maksudnya adalah dia kena berserah pada Allah Ta'ala pada segala suruhan dan larangan. Bukan fitrah Puan Atikah. Puan Atikah tu bukan fitrah. Benda-benda yang lemah. Fitrah ni suci. Fitrah itu suci. Jangan kaitkan fitrah dengan benda yang down. Oh, fitrah ni down. Salah. Fitrah bukan down. Itu namanya, itu adat. Adat orang perempuan. Adat orang perempuan. Perasaan dia akan down. Itu adat. Fitrah dia suci. Fitrah suci. Nampak? Fitrah tu suci. Benar. Bila kita buat sebab makhluk, kita akan teringat makhluk lah. Bila rindu cepat-cepat ingat Allah. Rindu tu pun juga dah datang pada Allah. Macam mana nak cepat-cepat ingat Allah dah? Sebab tu kena faham. Yang tak berapa nak faham tu, sebab tu kena menuntut ilmu. Sebab tu wajib menuntut ilmu. Macam contoh malam ni. Wajib. Sebab tu menuntut ilmu tu wajib. Talabal ilmu faridatan ala kulli muslim. Lelaki yang suka melihat wanita, fitrah tu sifatnya bersih. Jadi kalau suka melihat wanita itu adat lah. Adat. Itu adat Tuan Faiz. Nafsunya begitu. Adatnya pun lelaki memang suka pada perempuan. Tapi nak dikatakan fitrah tu suci. Lumrah. Ya, benar-benar. Ya, tepat. Betul Puan Roha Niza. Lumrah. Adat tu. Adat lumrah. Sama. Lumrahnya
Lelaki mesti akan tengok perempuan. Kalau lelaki tengok lelaki, LGBT. Jangan buat pasal. Lelaki mesti akan fitrah. Dia kait dengan fitrah. Salah. Ada orang tulis, lelaki ni fitrahnya gatal. Kahwin 4. Ya ilaha illallah. Janganlah bagi takrifnya mengarut-ngarut. Kalau tak tahu, mengaji. Fitrah ni benda yang suci. Surah Ar-Rum ayat 30. Fitrah ni kembali kepada agama. Adat itu nafsu. Betul Ustaz. Ilmu adat, sifat dan hakikat. Dia jadi bercelaru. Okey, mari kita. Dalam Ustaz dah cakap tu. Mari kita. Adat, sifat, hakikat. Adat ini, dia akan pergi kepada perasaan. Ataupun dipanggil lumrah. Ini adat. Adat, dia akan pergi kepada keadaan. Dan ini memang adat kejadian manusia. Kejadian manusia. Dia ada adat dia. Bila kata adat ni, dia pergi kepada sifat. Alihkan kepada sifat. Dia sebab adat, dia pergi pada sifat. Adakah sifat itu, adat itu bersalahan dengan sifat? Kalau adat bersalah dengan sifat, apa yang kita nak ni? Sifat baik. Sifat mahmudah. Sifat mazmumah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi adat itu tadi, adat sedih. Bila adat sedih, itu, sedih ni sifat, dia akan pergi pada sifat yang kalau tidak dibawa dengan baik, dia akan pergi pada sifat mazmumah. Dia akan bawa sedih yang merosakkan. Maka ubah kesedihan kepada sifat yang mahmudah. Alihkan pada sifat mahmudah ni, dia pergi pada sifat yang mana? Sifat-sifat terpuji. Itu datangnya kasih sayang. Tetapi kasih sayang ini mesti kembali kepada hakikat. Yang ini kembali kepada empunya. Selesai. Nampak? Jadi fitrah duduk kat mana? Fitrah ni duduk kat sini. Sini fitrah. Ya, ni bila kita sebut pergi pada hakikat, bila pada hakikat, fitrah ni dia akan pergi pada agama. Agama yang benar. Sebab hakikat ni cerita tentang benar. Adat ni masih belum. Adat ni masih budaya. Boleh jadi budaya, boleh jadi lumrah. Nampak? Cerita mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair. Jelas setakat ni? Alhamdulillah. Baik, sekarang ni fatonah boleh jadi sifat mahmudah. Fatonah ni, bila kata fatonah bukan sahaja boleh jadi sifat mahmudah. Itulah sifat mahmudah. Yang mana sifat mahmudah itu terdiri pada sidik, amanah, fatonah, tabligh. Soft. Yang kita belajar ni soft. Sifat mahmudah terdiri daripada 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. Cara nak syarahkan sifat mahmudah mesti kembali kepada 4 sifat wajib bagi Nabi SAW yang mana yang kita sedang syarahkan ini. Itu dia. Nampak soft. Dia mesti ada sidik yang mana kita tengah bincangkan ni. Kejap lagi kita akan masuk fasa sidik. Nanti kita akan bincangkan sidik nanti. Adapun yang kita sedang bincangkan ini tidak lari daripada sifat-sifat yang wajib bagi Nabi SAW. Nampak? Benar. Bila adat, dia pergi kepada sifat yang mahmudah. Bila kita adat, berubah kepada sifat mahmudah. Nak membersihkan adat. Adat ni dia akan jadi pada mazmumah ni kalau dia pergi pada keadaan, dia pergi pada perasaan, dia akan main keadaan, perasaan. Jadi dia akan main adat. Adatlah Ustaz, adatlah Ustaz. Adatlah perempuan ni Ustaz, kuat cemburu, adat, main adat. Dia akan penat. Orang yang main adat, dia akan penat. Maka tukar adat ni kepada sifat yang mahmudah. Ini akan jadi ibadat. Dia akan jadi ibadah kat sini.
Ibadah ni mana dia nak pergi pada hakikat lah. Dia nak pergi pada hakikat. Nampak tidak? Benarlah pun nikah lebih pun ibadah. Apa masalahnya kalau nikah lebih? Kalau tak ada, tak boleh buat, duduk dan diam. Duduk dia dalam kategori perempuan yang tak mampu dimadukan. Habis cerita. Saya tak mampu beribadat lebih, Ustaz. Kesian. Dah udahlah. Buat setakat mana yang mampu lah. Awak tak mampu, diam-diam. Itu maksudnya. Orang yang mampu jangan disekat. Nampak? Sudah jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Baik, kita sambung. Okey, baik, takrifan cuba lihat. Tadi kita dah bagi tahu takrifan Baik. Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cuba tengok Nabi SAW. Nabi kata pada Abu Hurairah, nak tahu tak dunia dan seisinya? Nak tahu tak? Dunia dan seisinya. Nabi tanya dekat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nak tahu tak? Dunia dan seisinya. Macam mana nak yakinkan diri kita tak guna sifat-sifat Allah? Kenalah duduk taat. Kita duduk ikut Nabi. Selagi mana kita ikut Nabi, kita takkan perasanlah kita guna sifat Allah, Puan Fazilah. Kita guna ikut Nabi kan? Kita kena ikut Nabi SAW. Sayang macam sayang Nabi. Ikut Nabi. Sebab tu kena ada Nabi SAW. Sebab tu kita ikut soft ni. Kalau tak ikut Nabi, kita akan perasan diri kita. Kita akan perasan diri kita. Okey, khair. Nak tahu tak dunia dan seisinya, kata Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Tengok, Nabi bagi takrifan dunia. Nabi bagi takrif dunia terus kepada hakikat dunia itu. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW bawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada longgokkan sampah. Nampak? Jadi sampah inilah dunia. Bayangkan. Dunia itu sampah. Habis cerita. Siapa nak jatuh cinta dengan sampah? Bagi tahu. Ada tak di sini yang nak jatuh cinta dengan sampah? Tak ada. Benar, Ustaz Abdul Rahman. Bapak kucing. Suka benar dengan kucing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dunia itu sampah. Subhanallah. Sampah. Terus sampah. Sebab apa? Sebab Nabi kata, Nabi bagi contohnya jelas. Nabi kata, cuba tengok apa yang jadi pada makanan. Yang dok kita suka makan jadi najis. Nampak? Apa pada pakaian jadi usang, lusuh. Lusuh. Jasad jadi mayat. Ini Nabi kata ni. Tunggangan atau kenderaan rosak. Satu masa akan rosak atau mati. Jadi tulang belulang ni. Kena unta, kuda. Yang dibangga-banggakan mati. Jasad jadi mayat. Pakaian jadi lusuh. Makanan jadi najis. Jadi, nampak tak Nabi SAW? Bagi takrifan, inilah dunia. Kamu nak ambil lah katanya. Maka menangislah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sahabat. Menangis sebab tahu yang rupanya selama hari ini kita kejar najis, kita kejar benda yang lusuh, kita kejar mayat, kita kejar benda yang mati. Nampak tak? Sebab tu jangan sebut Islam di hati. Jangan sebut. Sebab tu baca Iqra. Jangan sebut, dia kena baca Iqra. Nampak? Lalu sahabat-sahabat menangisi
dunia. Kerana tahu sifat ini. Kita menangis sebab tak dapat makan. Menangis tak dapat pakai. Menangis sebab tak dapat suami. Menangis. Menangis sebab tak dapat keretanya hebat-hebat. Sahabat menangis sebab tahu makanan tu jadi najis. Tahu pakaiannya duk bangga-bangga jadi lusuh. Badan yang kita duk nampak ni jadi mayat. Nampak tidak? Jadi inilah takrifan dia. Inilah takrifan dia. Memanglah sebab tu cakap jangan sebut. Sebut semua senang macam malam ni. Sebut je lah apa yang saya cakap ni sebut. Tapi bila nak baca, terkial-kial balik. Terkial-kial balik lah sebab baca dengan hati. Kalau hati masih tak nak bagi, makanan jadi najis. Kita ni jadi mayat. Tak nak lagi takrifkan begitu. Nak juga. Alhamdulillah, baguslah. Kalau nampak, bagus. Kalau tak nampak, P.Ramli kata 3 kali Jumaat. Habis. Nampak? Jadi jangan menangisi kerana dunia. Kerana dunia ni ibarat longgokan sampah. Sampah. Tapi ini hakikat dia sedangnya mata Allah SWT. Macam mana nak sentiasa nampak akhirat, Ustaz? Nampak dengan iman, Puan Fazilah. Bagus soalan tu. Macam mana nak nampak? Nampak tu dengan iman lah. Iman tu lah akan melihat nanti. Melihat pahala. Jadi, bila kata duit, ingat sedekah. Itu cara dia. Duit saja ingat sedekah. Duit saja ingat infak. Tengok suami. Macam nak tengok akhirat. Taat. Itulah cara dia. Siapa yang tak nak faham, nanti dia akan disampahkan nanti. Ada tak orang buat? Dia buat saya ni macam sampah, Ustaz. Habis madu sepah dia buang. Baru kamu tahu kamu jadi sepah ke? Kamu bukan sepah, kamu sampah, katanya. Terkejut kawan. Menangis dia. Teresak-esak. Menangis teresak-esak. Nah, nampak Nabi bagi clear kan? Ada kata, kamu nak dunia sainsinya. Ada Nabi kata, dunia ni bagus. Sebenarnya dunia ni kita kena pandai ambil dia. Ada? Tak ada. Nabi kata straightforward. Kamu nak tahu dunia dan sisinya apa? Dunia ni sampah. Jadi benda hakikat kan. Tapi janganlah duk pergi kata sampah. Nanti kan jangan kena pelangkung orang pula. Ini perbincangan hakikat, ini perbincangan dalaman. Jadi kalau sampah, janganlah muliakan. Janganlah kita duk puja sampah. Habis tu, beramallah dia supaya dia tidak jadi sampah. Beramallah sebelum jadi mayat. Beramallah sebelum harta habis. Beramallah sebelum jadi najis. Begitu dia. Nampak tak? Betul Ustaz. Jangan jadi sampah masyarakat. Dah digunakan dah. Nampak? Benda ni dah dibincangkan dalam kehidupan. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Ya benar. Sebab tu Nabi tak ambil dunia. Jangan puja dunia, akhirnya jadi sampah, betul? Puja suami, akhirnya jadi sampah. Sampah hati abang. Sampah hati lah. Kesian. Sudah jemaah mata Allah SWT. Jadi beramal sebelum terlambat. Nampak? Okey, muka surat 22. Muka surat 22, kitab yang sebelumnya, edisi yang sebelumnya, muka surat 17. Baik. Kita pergi pada muka surat 22, edisi yang sebelumnya, edisi yang awal, muka surat 17. Kata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri. Ini bukan kata jutawan, orang yang sangat hebat.
Beramallah sebelum semua jadi sampah. Tu. Bagi makna betul, bagi makna betul-betul. Jangan bagi takrifan yang bagus-bagus. Dunia ni jangan bagi takrifan bagus-bagus. Sebab nanti jadi macam bajet bagus. Okey. Dunia jangan bagi takrif bagus-bagus. Sebab nanti dia akan jadi bajet bagus. Ataupun dia akan jadi perasan bagus. Yang mana hakikatnya adalah sampah. Benar. Dalam Isra' Mi'raj dah. Dalam Isra' Mi'raj benar Puan Asia. Dalam Isra' Mi'raj Nabi ditunjukkan tentang wanita yang bongkok 3. Cantik tapi bongkok 3. Rupanya nenek tua. Itulah dia dunia. Beramallah sebelum jadi sampah. Jangan kita bagus-bagus nanti perasaan bagus di mana akhirnya jadi sampah. Betul? Perasaan bagus orang tak suka. Jangan bagi takrifan bagus. Jadi yang bagusnya mana? Yang bagus tu bukan harta. Harta ni sampah. Berani cakap gitu. Habis harta nak tukar apa Ustaz? Jadikan pahala. Di sinilah dinamakan nilai. Itulah nilai. Nampak? Ya, betul Fazlah. Bagi makna betul-betul. Sebab kadang-kadang kita ada takrif, kita ada... Ni kita bercakap kerana ada nafsu. Sebab kita nak dunia kan. Kita nampak dunia tu penting kan. Jadi kita nak kata buruk tu tak berani. Kita nak kata buruk macam suami. Nak kata isteri awak ni buruk sebenarnya. Nak cakap isteri tu buruk takut. Sebab nanti kan dia tak masak. Dia tak buat apa semua. Alah takutnya lah. Padahal memang pun isteri buruk. Asal kamu ni buruk, mah katanya. Jemaah, dengar sini abang nak kata. Kamu dengar baik-baik. Kamu ni asal buruk. Kalau tak kerana Allah muliakan kamu dengan nilai-nilai kasih sayang, maka kamu tetap buruk dulu, kini dan selama-lamanya. Kalau tak kerana kasih sayang Allah lah, kamu tidak akan duduk dengan kabang. Contoh, cakap macam tu, kata Abang Leman. Sama juga Abang Leman pun kena cakap, abang ni buruk sebenarnya. Jangan sayang sebab jasad abang. Abang ni buruk, mari kita istighfar balik. Kamu sayang dengan abang sebab apa? Sebab apa? Jadi, direct terus. Ini buruk tak abang? Cantik tak? Ya, awak cantik. Bagi cantik. Duk perasaan cantik depan cermin. Tu make up lama-lama tu. Cermin pun menyampah tengok lama-lama. Kalau cermin boleh bercakap, cermin bercakap. Udah lah tu, kamu tengok cermin aku menyampah katanya. Sebab tu lama-lama duk tengok macam-macam lah. Tempel sini. Jemaah kena macam tu merajuk seminggu je. Puan Safi Harun. Tu lah. Tu masalahnya tu. Terus terang. Hidup ni kena terus terang. Abang banyak duit tak buruk. Itu masalah dia. Nabi doa untuk miskin tapi kita doa untuk kaya. Kaya tu apa? Sebab tu Nabi tak minta kaya. Sebab ramai orang akan faham kaya itu harta. Alhamdulillah lah Nabi doa minta miskin. Kalau bayangkan Nabi doa minta kaya. Kita apa fikir apa? Kita fikir apa? Kita fikir kaya tu harta. Sedangkan kaya itu pahala. Sebab tu Nabi doa minta miskin. Sebab nanti ramai yang tak faham bahasa. Dia pergi minta kaya. Sekarang pun kalau kita faham kaya tu harta, kaya tu harta. Nampak tidak? Terus terang.
Terus terang lah. Terus terang. Baik, sudah jemaah mata Allah SWT. Jadi fitnah. Ya, jadi fitnah. Dia jadi fitnah lah. Itu akan jadi fitnah lah. Sudah jemaah mata Allah SWT. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini. Baik, sudah jemaah mata Allah SWT. Jujur dalam kebenaran. Setepek, bukan setepek lagi Tuan Abdul Wafid. Bertepek-tepek kena. Bertepek-tepek kena. La ilaha illallah. Gitu. Jadi sudah jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kena. Kita hari ini duk kena benda-benda macam tu. Kita duk takrifkan. Baik. Kita berhenti dekat muka surat 22. Kita akan sambung dalam perbahasan Imam Hasan Basri. Itu panjang lagi surat kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Kita berhenti dekat perbahasan Khalifah Umar Abdul Aziz surat Imam Hasan Basri. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan kalau tak faham bahasa juga, tahulah. Rendam dekat telaga mana-mana ke, rebus ke apa, tak tahulah. Nak cakap apa lagi tak tahu. Bahasa apa lagi nak bagi. Bahasa apa lagi nak bagi tak tahulah lagi nak cakap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Tu dia baru puas tengok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan sambung lagi perbahasan kita ini pada siri yang seterusnya. Ingat besok kita nak bincang tentang surat Imam Hasan Al-Basri kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Ini penting. Surat dia panjang. Saya dah pernah sentuh dah tajuk ni. Cuba kita ulang yang mana baru tu, maka pengajian baru. Yang mana yang pernah dengar perbahasan tentang Imam Hasan Al-Basri ni, jadikan ulangan. Tak apa, ulang banyak kali tak apa. Sebab benda ni kadang-kadang nak lekat kat hati tu. Hati ni pula perlu dibersihkan, ditanggalkan dengan sifat-sifat keduniaan tu kita kena hancurkan. Nampak? Slow-slow Ustaz pelajar peruba. Puan Nur Aini, mati tak slow. Mati kalau mati terus mati. Dia tak ada malaikat Israel datang, cabut nyawa saya slow-slow je sebab saya banyak dosa. Tak ada dah. Dia kata aku rentak terus je. Bam, terus rentak macam tu je. Sebab tu sebenarnya jangan bagi masa. Jangan bagi muka. Kita tak ada masa. Sebab tu ramai orang kata slow-slow Ustaz. Memanglah. Tapi kalau fikirkan mati tu tak kira masa. Kalau mati-mati je. Jadi nak bagi masa ke? Nak bagi muka ke? Janganlah. Mana-mana perangai buruk dan beruk tu buanglah. Itu je lah. Yang mana buruk-buruk tu buang. Yang mana yang ada mirip-mirip beruk tu buang. Jangan lagi gunakan benda-benda macam tu. Sidang jemaah mata Allah SWT. Hentikan. Jangan bagi. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Mati on time, tak delay. Jangan nak mengada-ngada, jangan nak rasa leka, jangan rasa nak bagi muka. Jangan. Kita akan ditalbiskan. Sebab apa? Dalam konteks talbis iblis, siapa yang melambat-lambatkan amal, melengah-lengahkan amal, itu talbis sebenarnya. Tak apalah Ustaz, hati saya ni ambil masa lah nak berubah. Allah kan ada. Allah yang ubah hati tu kan. Jadi kalau kita dengan Allah, kenapa kita nak ambil masa? Doalah ke Allah. Allah yang ubah hati tu. Tapi sebab hati kita duduk dekat duit, hati duduk dekat suami, hati duduk dekat anak, hatiku Ustaz, hatiku tak mana-mana lah Ustaz. Tu jadi masalah tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Benar Ustaz. Benar. Kena paksa diri. Puan Ummu Arif, ini perkataan ni kena ubah. Jangan paksa. Sebenarnya masuk Islam tak ada paksa. La ikraha fiddin. Yang jadi paksa tu sebab kita degil. Islam jangan ambil secara terpaksa. Jangan paksa. Sebab tu nak masuk Islam tak boleh paksa. Bila dah masuk Islam, jangan terpaksa pula. Islam tu dengan rela. Menyerah diri ni dengan rela. Allahu Akbar. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Mula je dah nama Allah pemurah penyayang dah. Pemurah penyayang mana paksa? Itu dengan kelembutan.
Sebab tu siapa-siapa yang nak masuk Islam, kita tak paksa. Dia biar dia rela masuk. Kita tak nak dia nanti dah dalam Islam terpaksa. Tapi kita ni Islam keturunan ni ramai terpaksa. Saya terpaksa ustaz jadi isteri yang solehah. Tak paksa pula. Saya terpaksa ustaz. Jangan, saya faham tu ada kata Allahumma paksa. Tapi tak boleh. Tak boleh paksa. Jangan paksa. Nampak? Ikhlas tidak ada terpaksa. Ikhlas datang dengan rela. Tengok, kita takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Nampak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nampak? Jadi lemah lembut. Cuma kita saja. Kita saja dah lama sangat dengan dunia. Kita yang sakit. Kita yang membuat diri kita terseksa ni. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada besok. Siaran kita, kuliah pengajian online. InsyaAllah standby online 9.30. Tapi tunggulah saya bersiaran pukul apa. Mungkin 9.40, terlambat sikit 10 minit kadang-kadang. Tapi standby saja. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua yang menonton bersama dengan saya pada malam yang penuh barakah ini. Mohon maaf terkasa-kasa, terkurang bicara. Mudah-mudahan Allah sajalah yang dapat menyempurnakan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ini. Jadi cukup setakat itu saja. Kita bertemu lagi pada kuliah pengajian online kita besok. InsyaAllah 9.30 malam. Dalam pengajian hakikat kehidupan, hakikat dunia dan sisinya. Kita akan sambung dalam muka surat 22. Dan mana yang kitab edisi yang sebelumnya itu, muka surat 17. Dalam surat daripada Imam Hasan Al-Basri kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Saya rasa cukup setakat itu dulu. Kita sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.